melainkan ia adalah seorang yang mempunyai kesedaran politik, memandang berat terhadap urusan umat Islam, memberi perhatian kepadanya dan gairah dengannya. Ini kita tidak mahu daripada orang Islam yang menjiwai Islam, yang tidak ambil tahu tentang politik. Tapi dengan keadaan yang berlaku hari ini, terutama sekali pada pilihan raya yang ke-11, insya-Allah mudah-mudahan kita nampak bahawa umat Islam terutama sekali, selain daripada orang yang senior, yang dah agak lebih berumur ni, maka suatu angkatan muda bangun begitu hebat. Rata-rata di seluruh negara sekarang, dibaling di tempat kubu UMNO. Tahun 99 undi hanya berapa puluh undi pas, tapi baru ni tuan-tuan, saluran 3 menang pas di kubu UMNO. Ni saya tak tahulah nak sempat ulas dah abad cerita baling. Hari ni pun majlis daerah bawa orang 60,000 guna duit pergi ke Mekah. Majlis daerah baling dalam surat khabar kata. Tak tahulah mari di mana, alhamdulillah lah kalau pergi ke Mekah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang ada ini, kita harapkan bahawa generasi muda ini telah memberi suatu jawapan dan tamparan hebat kepada UMNO bahawa kedudukan kamu begitu tipis. Kalau kamu gentleman, kalau kamu mengikut prosedur, kamu tidak mencabul dan kamu tidak melacurkan demokrasi kamu, maka kamu tak akan dapat apa-apa dah sekarang. Tapi oleh kerana kamu masih duduk dalam keadaan yang tak berakhlak, kamu menganggapkan kezaliman, penipuan itu sendiri suatu mainan asam garam, minum-minum kopi saja, maka kamu tak akan terasa walaupun kebangkitan ummah dan kebangkitan rakyat. Bagaimana rakyat melahirkan dan menunjukkan kedudukan kami telah menolak UMNO dan Barisan Nasional. Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahawa pemisahan dan batasan ini tidak diakui oleh Islam. Setiap jamaah Islam hendaklah meletakkan program umatnya dengan memberi perhatian kepada urusan politik umat Islam. Jika tidak, jamaah tersebut perlu diberikan pahaman yang lebih mendalam makna Islam. Inilah hakikat tuan-tuan politik. Tapi tuan-tuan, zaman itu yang sezaman dengan baginda, yang sezaman dengan Hasan Al-Banna, Syahid Hasan Al-Banna ini, juga timbul seorang ulama juga, mendapat gelaran profesor daripada Universiti Al-Azhar yang bernama Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik, setelah dia dapat gelaran profesor Al-Azhar, dia menulis sebuah buku yang bernama Al-Islam wa Usulul Haqq, iaitulah Islam dan asas-asas pemerintahan. Ali Abdul Razik hidup sezaman dengan Hasan Al-Banna. Apa kata Ali Abdul Razik, yang dikenali sebagai ahli ilmu dan ulama Islam yang paling kuat menyokong Kamal Atatürk, di mana mengatakan pemisahan politik dari agama adalah suatu yang memang dituntut. Tidak ada hubungan antara Islam dengan pemerintahan. Tidak perlu mendirikan sebuah negara Islam. Ini saya cuba petik untuk kita combine, atau kita buat suatu, apa orang kata apa, juga suatu perbandingan. Beliau menganggap khilafah Islamiyah adalah buruk kepada orang-orang Islam. Cuba tengok. Sebab itu dia menolak gerakan Islam, dia menolak politik Islam. Sebab khilafah itu sendiri pun, kepemimpinan itu sendiri, pemerintahan itu sendiri, dia menolak.
Sehingga dia mengatakan bahawa Ali Abdul Razik ni, beliau mengatakan bahawa Rasulullah hanyalah layak untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia, dan bukanlah tugas dia untuk mendirikan politik kepada orang-orang Islam. Sehingga beliau juga menafikan kewujudan dan dalil tentang kewajipan pemimpin dan pemerintahan. Sedangkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali ayat yang berkaitan dengan ulil amri, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum dan sebagainya. Tapi Ali Abdul Razik menafikan bahawa tak ada dalil dalam Al-Quranul Karim yang memberi penekanan terhadap kepimpinan dan sebagainya. Selepas daripada zaman Hasan al-Banna, zaman Ali Abdul Razik sama ini, datanglah tafsiran yang dikenali Islam ala Amerika. Ejen-ejen Amerika dari kalangan pemimpin-pemimpin negara orang Islam, dia berkata Islam adalah agama, tidak ada politik di dalam agama, diharamkan memasukkan agama dengan politik dan politik dengan agama. Tidak ada jihad dalam agama, tetapi ia adalah teroris. Cuba tengok ini tuan-tuan, kekerasan dan ekstrim itulah yang ada. Jihad dalam agama tidak ada, yang ada ialah teroris, yang ada ialah kekerasan, yang ada ialah ekstrim. Mereka yang menyerang Yahudi dan menjajah negara mereka serta mengusir orang-orang Yahudi adalah teroris dianggap.